Bersama saya Afiz Sulaiman dalam rentasan berita edisi 693. Antara paparan utama. UMNO pelekeh bersatu, beracun dan main wayang. PAS berpandukan agama atau pandu tunggang agama. Jangan curi petai, kata netizen. Rasuah kontrak periklanan pelancongan, jangan hanya wayang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Inilah yang berlaku kepada sebuah gerombolan yang membentuk kerajaan tanpa manifesto dan tanpa mandat rakyat. Gerombolan ini menamakan diri mereka Perikatan Nasional yang diwar-warkan dianggotai oleh Ahli Parlimen Bersatu, UMNO, PAS, MCA, MIC, GPS dan beberapa parti kecil di Sabah. Tidak lama selepas ditubuhkan, UMNO bertegas menyatakan mereka bukan ahli Perikatan Nasional. Malah mereka menentang Perikatan Nasional daripada didaftarkan. Mesyuarat khas UMNO Batu Pahat yang bermesyuarat pada 5 Jun lalu, sebulat suara menolak UMNO menjadi komponen Perikatan Nasional jika didaftarkan sebagai badan formal seperti Barisan Nasional atau Pakatan Harapan. Demikian kata Ketua Bahagian UMNO Batu Pahat dan Ahli Majlis Tertinggi UMNO, Datuk Dr. Puan Zarkashi. Justru UMNO Batu Pahat mendesak supaya pemimpin UMNO menjarakkan diri daripada sebarang perbincangan ke arah penubuhan atau pendaftaran Perikatan Nasional, apatah lagi menandatangani untuk menyertainya, tegasnya. Puan menasihatkan UMNO supaya mesti konsisten dengan keputusan yang telah dibuat oleh Majlis Kerja Tertinggi atau MKT UMNO. UMNO patut fokus memperkukuhkan muafakat nasional sebagai gagasan politik baru untuk menghadapi pilihan raya umum ke-15, kata Puan. Menurut beliau, muafakat nasional lahir melalui satu proses hati nurani politik yang murni, ekoran penentangan terhadap ISAT, Statut Rom dan tidak tanduk DAP bila dapat kuasa. Perikatan Nasional sepatutnya hanya kekal sebagai pemudah cara agar kerajaan terus berfungsi demi rakyat sehingga pilihan raya umum ke-15. Begitulah pemimpin UMNO ini mempelekeh bersatu yang hanya dianggap sebagai pemudah cara untuk mencapai matlamat mereka kembali menguasai negara. Malah Puan melihat apa yang sedang dilakukan oleh Bersatu yang disebutnya sebagai PPBM hanyalah satu game plan yang wajar dielakkan. UMNO tidak boleh terperangkap dengan game plan PPBM jika UMNO menyertai Perikatan Nasional yang didaftarkan, katanya. Beliau juga menganggap Bersatu mengamalkan politik beracun kerana persengketaan atau perebutan kuasa antara kumpulan yang setia kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Seterusnya, beliau memberi amaran. UMNO Batu Pahat bimbang UMNO akan terpalit dengan politik beracun PPBM akibat persengketaan berterusan kelompok Tun M dan kelompok Muhyiddin. UMNO tidak boleh tertipu dengan politik wayang PPBM yang dianggotai oleh Ahli Parlimen lompat dari PKR dan UMNO. Beliau menegaskan bahawa kekuatan PPBM bukan kerana akar umbi tetapi ihsan nyawa dari mereka yang melompat. Justru UMNO perlu kekal dengan sendi-sendi politik rakyat yang solid, jangan lembik dan terikut-ikut dengan game plan musuh. Nah, itulah kata kunci yang digunakan oleh pemimpin UMNO terhadap Bersatu. Maksudnya Bersatu hanyalah satu game plan yang beracun, satu politik wayang yang bergantung kepada kata-kata dari keadilan dan UMNO sahaja. Hinanya Bersatu pada kacamata UMNO. Namun berbeza pula pandangan pemimpin PAS. Naib Presiden PAS, Datuk Muhammad Amar Nik Abdullah berkata, pentadbiran Kerajaan Perikatan Nasional yang diterajui Muhyiddin Yassin boleh diberi markah yang tinggi. Menurut Timbalan Menteri Besar Kelantan itu, Muhyiddin berjaya memimpin Kerajaan Persekutuan dengan baik, terutama ketika negara berdepan penularan COVID-19. Beliau ada pasukan yang baik dan ada orang-orang yang hebat bersama. Kalau boleh diberi markah,
markahnya tinggi, markah A, katanya seperti dipetik Astro Awani baru-baru ini. Kelakarnya Muhammad Ammar menilai pemimpin keadilan dan UMNO yang dihina oleh puan itu orang-orang yang hebat. Begitulah apabila berbalisma menguasai kewarasan. Kita lihat sama ada hidangan minuman resepi UMNO Bersatu PAS ini akan menjadi cendol yang lazat atau beracun akibat bercampur air santan yang basi. Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang dalam satu rencana yang bertajuk Politik Berpandukan Hidayah Allah di Facebook beliau bertarikh 10 Jun 2020 berkata, parti itu menerima bukan Islam yang bersifat sederhana dan menolak sifat ekstrim. PAS juga menolak mereka yang bodoh bersifat ekstrim sehingga tiada jiwa Islam dan jiwa bangsanya sendiri walaupun dia seorang yang berbangsa Melayu mengaku Islam tetapi mahu menghilangkan bangsanya sendiri dan kononnya tidak mahu bersifat perkauman sehingga menjadi terlalu lemah jati diri Islam dan sehingga sanggup membiarkan Islam dihina dan bangsanya sendiri ditelan oleh pihak lain, katanya. Kita tidak perlu belajar sehingga ke Mesir untuk menjawab dangkalnya kenyataan tersebut. Ingatkan lagi apa kata Presiden MCA, Datuk Seri Wee Ka Siong yang kini menjadi rakan persekongkolan PAS ketika menebuk atap yang kononnya sederhana dan tidak ekstrim itu. Ka Siong berkata dalam wawancara dengan Sinar Harian berkata, saya tidak mahu dengar selepas ini orang kata ini kerajaan Melayu Islam. Rakyat terkejut dan sedih apabila insiden pemandu mabuk memandu dengan bahaya sehingga menyebabkan kematian lelaki Melayu Islam, Korporal Safwan Muhammad Ismail dan Irwan Herman. Ka Siong berkata, Malaysia tiada sebab seseorang itu perlu memandu dengan mabuk. Kita sudah ada e-hailing. Kepada sesiapa yang nak minum, kalau sudah mabuk, patut guna e-hailing. Di Malaysia tak ada sebab. Saya kata tak ada sebab seseorang tu perlu memandu selepas mabuk. Kerana kita sudah ada e-hailing. Kita lihat jumlah pemandu e-hailing dengan taksi 120,000. Barang siapa sekali kalau mereka nak minum, kalau sudah mabuk, sepatutnya mereka menggunakan perkhidmatan ini. Sebelum itu, pada 29 Januari lalu, Menteri Pengangkutan ketika itu, Anthony Loke, bertegas untuk meminda Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987 bagi memberi hukuman lebih berat kepada mereka yang memandu di bawah pengaruh alkohol dan dadah serta memandu secara berbahaya hingga mengakibatkan kematian. Anthony Loke mengulangi kenyataannya pada 27 Mei. Beliau menegaskan, pendirian kami amat jelas, kami tidak menafikan hak orang bukan Islam untuk mengambil minuman keras. Tetapi selepas minum alkohol, anda tidak ada hak untuk memandu dan membahayakan orang lain. Pemandu mabuk mesti dihukum seberat-beratnya. Sekarang, siapakah yang sederhana dan siapa yang ekstrim? Seterusnya, Hadi menulis, PAS mempunyai kacamata dan kaca teropong yang putih bersih sehingga dapat melihat semua warna yang sebenar tanpa tersilap. PAS berpegang dengan konsep sejahat-jahat seorang Muslim yang beriman diterima taubatnya oleh Allah SWT, manakala sebaik-baik amalan orang yang tidak beriman akan ditolak juga pada hari kiamat nanti. Untuk kenyataan yang penuh dengan kesombongan ini, jom channel merujuk kepada ulasan pengarah Hal Ehwal Syariah Amanah Ustaz Zulkarnain Abidin Al-Abyadi. Katanya, orang Islam mati masuk syurga jika mati dalam Islam. Orang kafir mati masuk neraka jika mati dalam kufur. Soalnya, adakah mana-mana orang Islam yakin dia akan mati dalam Islam dan masuk syurga? Allah jadikan akhirat bukan untuk kita hukum orang lain, ahli neraka atau ahli syurga. Akhirat untuk diimani kebenarannya dan dipersiapkan bekal untuk menghadapinya. Usah terlalu masuk campur urusan Allah di akhirat. Nasib sendiri pun belum tahu, mengapa mahu sibuk dengan nasib orang lain. Hadi mendakwa PAS berakidah Islam mengikuti gerakan politik yang dinamik, bukan parti yang jumun dan sempit fikirannya. Prinsip istiqamah bersama Islam menjadikan PAS tidak menipu dan tidak boleh ditipu kerana menipu itu haram dan ditipu itu bodoh, ujarnya. Hairan, tidakkah PAS terasa ditipu oleh MCA yang anti hudud, anti tulisan Jawi dan kini meletakkan kroni-kroni menguasai pelabuhan dan ruang angkasa Malaysia menerusi pelantikan politik oleh Ka Siong? Siapa yang Hadi hendak tipu bahawa pihak lain jumud dan sempit pemikiran?
Ramai netizens berang dengan berita pembebasan Tan Sri Musa Aman daripada semua 46 tuduhan rasuah dan pengubahan wang haram berhubung kontrak konsesi balak di Sabah. Menurut laporan Berita Harian, bagi kes rasuah, Musa menghadapi 30 pertuduhan sebagai ejen kerajaan Sabah, iaitu Ketua Menteri Sabah, merangkap pengerusi lembaga pemegang amanah Yayasan Sabah secara rasuah memperoleh untuk diri sendiri suapan daripada 8 pemilik konsesi balak berjumlah 50.1 juta American dollar, kira-kira 213.8 juta ringgit. Beliau turut menghadapi 16 pertuduhan iaitu secara tidak langsung membabitkan diri dalam pengubahan wang haram daripada beberapa individu. Pertuduhan mengikut Seksyen 11(a) Akta Pencegahan Rasuah 1997 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 16 Akta yang sama. Sebelum ini, seorang buruh dilaporkan dihukum penjara selama 15 bulan selepas mengaku bersalah mencuri petai di kebun milik Muhammad Cek di Kampung Linggi, Batu Rakit, Kuala Terengganu. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan mengikut Seksyen 379 Kanun Keseksaan kerana mencuri. Perbezaan tindakan mahkamah yang berbeza atas pertuduhan yang berbeza itu mengundang pelbagai sindiran daripada netizens. Jom Channel ingin berkongsi nukilan beberapa aktivis netizens yang agak dikenali. Tazkirah, jangan curi petai. Perbuatan ini mengancam negara. Sindir Pengarah Komunikasi Amanah Jamzuri Ardani. Kata bekas wartawan Zain Mahmud pula, kalau nak makan sangat petai tapi tak ada duit, jangan curi petai. Mintalah derma dari pengerusi-pengerusi GLC. Muhammad Khairi Zakaria menulis di laman gabungan Anak Terengganu Original. Aduh, guana awak kita curi petai. 15 bulan terus cebui. Petai bersamaan 15 bulan. Curi benda lain mungkin boleh lepas, ujarnya. Sementara itu, Ketua Wanita Amanah Awan Aiman Atirah Al-Jundi turut menyindir, lain kali jangan curi petai. Aktivis media sosial Ibrahim Mat Isa mengaitkan pembebasan Musa dengan kegagalan SPRM melucutakan wang yang didakwa berkaitan dengan skandal One Malaysia Development Berhad atau 1MDB. Ini mungkin jejak-jejak perjalanan ke arah melepaskan pendakwaan penyelewengan 1MDB. Di Malaysia ini, jangan curi petai saja. Fauzi Abdul Rahman memuat naik kartun yang menunjukkan imej mirip Musa Aman dengan kata-kata, "Mujur, kita tak curi petai." Netizen Kelvin Patrick mengaitkan dengan insiden mencuri yang tidak disebutnya. Curi petai kena penjara 15 bulan. Habis tu, yang curi berbilion ringgit berjalan bebas. Tak tahu nak cakap apa. Apakah yang tersirat daripada lontaran keluhan dan sindiran pemimpin tempatan, aktivis dan netizens di media sosial itu? Mesejnya sama. Mereka dambakan semua pertuduhan diadili dengan sama rata, tidak kira darjat dan pangkat. Jangan kerana orang miskin, maka mereka dengan mudah dihukum. Sementara itu, orang kaya boleh mendapat perkhidmatan peguam yang terbaik untuk mencari lompong-lompong dalam undang-undang bagi melepaskan diri. Semoga Malaysia terus dilindungi Allah SWT dan sistem kerajaan tidak disalahgunakan kuasa tebuk atap. Kembalikan mandat rakyat. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan 3 pengarah sebuah syarikat kerana disyaki terlibat rasuah berkaitan satu kontrak promosi pengiklanan kelolaan sebuah agensi kerajaan bernilai lebih 90 juta ringgit pada 2019. Menurut sumber SPRM, kesemua suspek berusia 31 hingga 48 tahun tersebut ditahan petang semalam di Ibu Pejabat SPRM. SPRM juga telah mengenal pasti pegawai agensi yang terlibat dan dijangka membuat beberapa tangkapan melibatkan individu yang bersekongkol dengan ketiga-tiga pengarah syarikat ini, kata sumber itu kepada bernama. Menurut sumber itu, siasatan mendapati syarikat tersebut telah mengemukakan dokumen dan maklumat palsu untuk menyertai tender sebelum ditawarkan kontrak. Syarikat juga dipercayai tidak mempunyai kelayakan serta gagal melepasi penilaian teknikal dan keuangan. Bagaimanapun, disebabkan bayaran suapan rasuah kepada orang dalam, maka semua syarat asas diketepikan bagi membolehkan kontrak tersebut diberikan kepada syarikat terbabit. Siasatan dibuat menurut Seksyen 17(a) dan Seksyen 18 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 menurut sumber itu. Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi SPRM Ahmad Kusairi Yahya berkata,
SPRM akan memohon perintah reman terhadap kesemua suspek di Mahkamah Magistrate Putrajaya siang tadi. Tahniah SPRM kerana bertindak dengan cekap menangani gejala rasuah yang tidak kunjung padam di Tourism Malaysia. Tunggu dahulu, jangan ada yang kata ini rasuah kerajaan Pakatan Harapan. Siasatan mengenai kes ini telah bermula sejak pentadbiran Pakatan Harapan lagi yang didedahkan oleh bekas pengerusi Tourism Malaysia, Wee Cho Keong, sebagai kontrak Speedy Gonzales pada sekitar 2018. Inilah nanah rasuah tinggalan kerajaan Barisan Nasional. Untuk rekod, pada 8 Januari 2019, Berita Harian melaporkan seorang individu bergelar Datuk ditahan SPRM bagi membantu siasatan berhubung Tourism Malaysia membabitkan siasatan satu kontrak bernilai lebih 90 juta ringgit. Difahamkan individu terbabit dipercayai pernah menjawat jawatan tinggi di agensi berkenaan. SPRM menerusi satu kenyataan ketika itu memaklumkan pihaknya akan membuat permohonan reman terhadap seorang bekas pengerusi agensi kerajaan dan seorang ketua pegawai eksekutif di Mahkamah Magistrate Putrajaya. Siasatan kes itu dibuat mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009 kerana kesalahan menggunakan jawatan atau kedudukan untuk suapan pegawai badan awam. Terdahulu pada Jun tahun 2018, SPRM muncul di Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan dipercayai berkaitan dengan kontrak ditandatangani Tourism Malaysia dengan sebuah syarikat. Sejak itu, SPRM telah membuka kertas siasatan berhubung satu kontrak bernilai lebih 90 juta ringgit membabitkan sebuah syarikat tempatan yang mewakili Tourism Malaysia untuk berunding dengan sebuah firma di China bagi mempromosi Malaysia di pentas media sosial di negara berkenaan. Siapakah Datuk yang ditahan oleh SPRM itu? Jom kita teruskan banteras rasuah tidak kira zaman mana. Jangan main wayang saja, rakyat memerhati. Teruskan layari kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Hafiz Sulaiman, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.